Okey, Assalamualaikum. Hari tu saya tak sempat kongsikan video. Jadi hari ni kita nak tengok sedikit berkenaan dengan bab yang kedua. Hari tu saya hanya bagi nota saja. Kalau tengok di dalam link yang saya bagi pada awak hari tu, dia cuma ringkas sajalah. Okay, kita ada 14 slideshow sahaja. Okay, tapi yang kalau kita tengok yang sebenarnya untuk bab yang kedua, kita ada sehingga 83 slideshow 83. Jadi saya kita tengoklah daripada awal. Okey. Kita ada dalam buku teks awak boleh tengok buku surat 74 yang tu adalah berkenaan dengan refleksi. Jadi maksud itu adalah pencapaian objektif yang awak perlu tahulah. Okey, jadi kita mulakan dengan yang pertama sekali iaitu berkaitan dengan sistem respirasi. Jadi kita nak awak boleh label struktur dan juga terangkan mekanisme pernafasan tu tadi bagaimana, dan juga kita boleh jalankan eksperimen nak kaji beza kandungan gas dalam udara sejutan dan juga hembusan lah. Jadi ini adalah berkaitan dengan sistem respirasi kita lah. Awak tahu paru-paru tu apa, tapi dalam paru tu tadi ada bronchoil, kita ada alveolus, itu yang penting. Dan kita connect dengan trachea tu tadilah. Jadi maksud kalau tak ada macam katakan hidung dan juga mulut, siapa yang pernah tengok cerita Saw, dia kotakkan dekat bahagian sini tu tadi, letakkan air, jadi orang tu tak boleh bernafas. Apa yang dia buat, dia kena buat trachea kat sini. Dia tebuk bahagian trachea dia tadi, and then supaya dia boleh bernafas dekat situ. Jadi hidung dan juga mulut dia tadi kena kuncilah daripada dimasuki, so that tak kita kata apa, tak lemas lah. Okay. So, pernafasan merupakan proses menyedut udara atau tarik nafas, hembus nafas. Semua orang tahulah. Okay. Dan juga kita kenali semua ni sebagai satu sistem respirasi. Sebab kita tahu respirasi itu tadi diperlukan untuk buat sedut oksigen masuk dalam badan, seterusnya hantar kepada sel-sel kita. Dan sel kita akan gunakan dia untuk buat satu tenaga. Bila kita dah makan sesuatu, jadi oksigen tu akan membakar makanan tu tadi dan seterusnya menghasilkan tenaga dan juga membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ni tadi perlu disingkirkan daripada badan supaya dia tak jadi bertoksik lah. Okay, jadi bahagian-bahagian ni awak kena tahu label lah. Tadi saya bagi tahu juga, yang pertama sekali objektif dia, awak kena boleh label. Okay, bahagian yang saya kata penting tu tadi adalah ni, otot intercostal tu tadi. Okay, trachea, dan kita kata diafragma, dan juga alveolus. Bahagian-bahagian lain tu tak berapa penting sangat lah, sebab kita tak melibatkan dengan mekanisme. Bila kita nak terangkan berkaitan dengan mekanisme, mesti terangkan tentang alveolus, otot intercostal, diafragma. Itu yang penting, trachea tu juga. Okay, jadi ini adalah dia punya perjalanan bagaimana udara itu tadi masuk sehingga sampai kepada alveolus. Dan alveolus lepas tu nak singkirkan karbon dioksida pun sama juga. Dia akan daripada alveolus pergi ke bronchoil, bronchus, trachea, larynx, last sekali terus pada lubang hidung lah, dan disingkirkan keluar daripada anggota badan kita. Okay, ni awak boleh buat sendiri. Awak cuba tarik nafas dan awak tengoklah bagaimana udara tu tadi sedut masuk, macam mana apa berlaku pada kita punya sangkar rusuk kita. Jadi bila kita nak tarik nafas tu tadi, isi padu dalam ni mesti bertambah. Bila isi padu dalam tu bertambah, bermaksud tekanan kurang. Jadi tekanan daripada luar lebih tinggi daripada dalam ni. That's why udara boleh masuk. Diafragma pun mesti kecut dan juga ke bawah. Sebab kita nak, misi kita nak besarkan dalam badan ni saja. Okay, isi padu rongga toraks ni tadi kita nak besarkan. Kenapa perlu besarkan? Ini perlu tolak keluar, diafragma perlu turun ke bawah, sebab nak kurangkan tekanan di dalam rongga toraks. Bila tekanan dalam rongga toraks kurang, dekat luar ni tadi tekanan lebih tinggi, jadi tekanan tu akan membuatkan udara ditolak masuk ke dalam, macam vacuum lah. Okay. So apa yang berlaku pada otot intercostal, apa yang berlaku pada diafragma, tu penting sangat untuk awak tekankan. Jadi yang lain awak boleh baca dalam buku teks lah. Saya hanya bagi tahu mana yang penting.
Okay. Tekanan udara lebih tinggi di luar memaksa udara masuk dalam paru. So that ini adalah markah yang sangat-sangat penting untuk awak terangkan. Okay. Yang kita tengok menghembus nafas sama juga kita bagi tahu dia akan berbeza. Sangkar rusuk bergerak ke bawah, tadi bergerak ke atas. Ini untuk menghembus nafas. Jadi dia turun, diafragma pun akan kendur dan dia akan melengkung. Jadi apa yang berlaku di dalam isi padu rongga toraks ni tadi, dia akan berkurang. Bila dia berkurang bermaksud tekanan di dalam rongga toraks lebih tinggi berbanding dekat keluar, so that dia akan tolak udara keluar. Okey, samalah macam tadi. Dan akhirnya katakan udara lebih tinggi dalam paru menolak udara keluar. Itulah terjadinya proses menghembus nafas. Okey, ni kita tengok tindakan epiglottis masa telan bolus dan juga bernafas. Bila kita makan makanan tu tadi so that apa yang berlaku, trakea ni tadi mula-mula terbuka, jadi kita boleh bernafas. Makanan akan masuk dalam esofagus. Kalau udara dan sebagainya, dia akan masuk dalam trakea. Okay, makanan air masuk dalam esofagus. Udara masuk dalam trakea. Okay, tapi epiglottis ni tadi dia akan buat kerja dia. Jadi apa yang berlaku, dia akan tutup supaya makanan masuk hanya pada esofagus saja. Jadi trakea ni tadi selamatlah. Kalau tersalah masuk, itu yang menyebabkan tercekik dan juga boleh menyebabkan kematian. Okey, bila dah lepas sahaja makanan tu tadi masuk dalam esofagus, epiglottis ni tadi akan terbuka semula ke atas dan juga trakea pun akan terbuka. Okey. So that ni kita bagi tahu epiglottis ni jatuh ke bawah untuk tutup. Dia ni tadi penting untuk mengelakkan makanan ataupun air tu tadi salah masuk dalam rongga. Sebab trakea ni berada di depan, esofagus berada di belakang. Okey, itu sahaja untuk subtopik 2.1. Kita jumpa untuk subtopik 2.2.